Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Rafizi Ramli akan ditukarkan atau dengan tanda petik dipecat daripada Menteri Ekonomi? Dan benarkah bahawa didakwa bakal dilantik Menteri Ekonomi gantikan Rafizi? Apa kata Aminuddin? Ini jawapan Aminuddin. Tiada angin, tiada ribut, tiba-tiba nama Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, disebut-sebut bakal dilantik sebagai Menteri Ekonomi. Kabar angin tersebar itu susulan dakwaan bakal berlaku rombakan kabinet besar-besaran dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Melihat kepada prestasi ekonomi yang semakin membaik, Aminuddin hanya menganggap kabar tersebut itu sebagai gurauan nakal sahaja. Naib Presiden PKR itu berkata, dia sehingga kini tidak dipanggil Perdana Menteri. Malah menegaskan bahawa beliau tidak berhasrat menganggotai kabinet. Buat masa ini, saya tak berhasrat nak ke kabinet dan saya tak dengar apa-apa berita dan tidak dipanggil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, katanya. Biasalah, bila dah lama tak dengar cerita politik, jadi dia buat cerita politik. Dan saya yakin itu hanya gurauan senda. Ini semua berita nakal, katanya dalam sidang media hari ini. Pada masa sama, beliau percaya prestasi ekonomi dan barisan menteri dalam level yang terbaik dan menunjukkan banyak peningkatan yang membanggakan. Justru, beliau yakin kedudukan yang disandang menteri-menteri ketika ini tidak akan diganggu-gugat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Ini satu lagi tangkapan ataupun pendedahan daripada SPRM. Jerung besar akhirnya kedapatan kantoi ditangkap. Apabila ini melibatkan rasuah projek Lebuh Raya, SPRM perlukan kenyataan 50 saksi lagi. Wow, ini memang luar biasa hebat. Saksinya saja mencapai 50 orang. Agak-agak berapa jumlahnya yang terlibat ini? SPRM memerlukan kenyataan saksi seramai 50 orang lagi bagi membantu siasatan terhadap pengurusan tertinggi syarikat konsensi Lebuh Raya yang ditahan sebelum ini selepas disyaki meminta serta menerima rasuah bernilai lebih RM1.6 bilion ringgit membabitkan pembinaan 2 projek Lebuh Raya di Lembah Kelang. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini seramai 11 orang sudah ditahan termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat terbabit dengan 11 kertas siasatan sudah dibuka, katanya lagi. Saya ada mendapat makluman daripada pegawai atasan atau siasatan. Daripada pegawai siasatan, kertas siasatan sedang giat disiapkan di mana setiap satu siasatan memerlukan tambahan 5 ke 6 orang saksi lagi, katanya lagi. Jadi, kalau 11 kertas siasatan, maksimum dalam 50 orang saksi yang diperlukan dipanggil bagi memberikan keterangan, katanya pada sidang media selepas merasmikan program inisiatif pencegahan rasuah melalui pemerkasaan, amalan perakaunan dan pengauditan di sebuah hotel di sini hari ini. Hadir sama Akaunten Negara Nur Yati Ahmad, Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Sharin Sabib Sahabuddin, Timbalan Ketua Audit Negara Kewangan Fatima Ramuji, Ketua Pegawai Eksekutif MIA Dr. Wan Ahmad Rudirman Wan Razak, Presiden MICSA Datuk Akbar Moin Duni, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif SSM Rezi Izwan Ramli dan Pengarah Jabatan Khas Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Datuk Akmal Johari Ismail. Azam berkata, banyak keterangan perlu diperoleh daripada pihak kontraktor dan sebagainya.
Terdahulu beliau melaporkan 8 individu termasuk seorang CEO dan 2 pengurusan tertinggi syarikat konsesi lebuhraya di Reman selepas disyaki meminta serta menerima rasuah bernilai lebih 1.6 bilion ringgit membabitkan pembinaan 2 projek lebuhraya di Lembah Kelang. CEO bergelar Datuk bersama 2 pengurusan tertinggi syarikat konsesi itu dan 5 lagi individu yang juga pemilik sebuah syarikat di Reman bagi membantu siasatan. Mereka ditahan menerusi ops lintas ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM pada 24 Jun lalu. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya laporan ini, kita terkejut. Adakah ini adalah kes yang paling besar bakal kita temui? Rasuah projek lebuhraya, SPRM perlukan kenyataan 50 saksi lagi, kata Azam Baki. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan paling luar biasa kerana melindungi premis pelacuran. Timbalan pengarah bersama 5 penguatkuasa PBT didakwa terima rasuah esok. Yang ini kita bolehlah sebut padan muka. Siapa suruh pergi lindungi premis pelacuran? Itu sebabnya premis-premis pelacuran, rumah-rumah urut yang tipu, rumah-rumah urut yang menggunakan modus operandi kononnya mengurut, tapi rumah pelacuran kekal berselerakan di negara ini. Sepertinya tidak ada penghujung. Rupa-rupanya ada orang yang melindungi. Rupa-rupanya ada orang yang terima rasuah daripada kegiatan haram itu. Mereka lupakan dunia dan akhirat sehingga mereka sanggup sudahlah melindungi premis pelacuran, terima rasuah lagi itu. Aduh, 2 perkara dosa yang pastinya mereka lupa atau buat lupa. Hari ini sekali lagi didedahkan kerana lindungi premis pelacuran, timbalan pengarah bersama 5 penguatkuasa PBT didakwa terima rasuah esok. Timbalan pengarah bersama 5 pegawai penguatkuasa sebuah pihak berkuasa tempatan PBT yang ditahan kerana disyaki melindungi premis-premis pelacuran dan premis perniagaan menggunakan lesen Alibaba di ibu kota ini akan dihadapkan ke mahkamah esok. Sumber berkata, pegawai kanan berkenan bersama seorang pegawai bawahannya akan didakwa di Mahkamah Shah Alam, Selangor atas 3 pertuduhan meminta dan menerima wang rasuah daripada premis pelacuran di ibu negara. 4 lagi penguatkuasa PBT sama akan didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur. Masing-masing atas 1 pertuduhan menerima rasuah bagi melindungi premis-premis perniagaan yang beroperasi menggunakan lesen Alibaba di ibu negara. Pegawai kanan PBT berkenaan akan didakwa atas 3 pertuduhan kerana meminta dan menerima rasuah berjumlah kira-kira RM130,000, manakala seorang pegawai bawahannya akan dituduh atas 1 pertuduhan meminta wang rasuah daripada premis-premis pelacuran. Sementara 4 penguatkuasa terbabit pula didakwa kerana menerima wang rasuah antara RM200 hingga RM800 daripada premis yang menggunakan lesen Alibaba bagi melindungi mereka daripada dikenakan tindakan penguatkuasaan, katanya. Pada awal Jun lalu, berita harian BH melaporkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kuala Lumpur telah menahan 3 penjawat awam termasuk seorang timbalan pengarah dalam satu operasi khas kerana dipercayai menerima rasuah secara bulanan daripada premis urut dan pelacuran di ibu kota iaitu Kuala Lumpur. Manakala bulan lalu SPRM Kuala Lumpur telah menahan 8 penguatkuasa PBT kerana dipercayai menerima rasuah daripada premis-premis perniagaan yang
beroperasi tanpa lesen yang sah serta menggunakan lesen Alibaba. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Selamat petang, salam sejahtera. Ini berita baik yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita, Anwar Ibrahim. Siapa sangka bakal diumumkan kenaikan gaji penjawat awam pada hari Jumaat ini, dijangka akan diumumkan. Tetapi yang lebih hebat daripada itu ialah harga diesel kini turun 5 sen lagi. Wah, jadi apa lagi walau nak kata, apalagi Perikatan Nasional nak kalah kata. Kalau sebelum ini mereka teriak-teriak menjerit-jerit minta supaya Anwar Ibrahim turunkan harga minyak seperti yang dia janjikan, kini Anwar Ibrahim telah menunaikan janji menurunkan harga minyak. Minggu lepas telah turun 5 sen, minggu ini turun lagi 5 sen. Jadi ini sebenarnya berita baik untuk kita semua. Dengan kenaikan gaji penjawat awam dan dengan penurunan minyak harga diesel ini, maka dijangka tiada kenaikan harga barang, bahkan mungkin berlaku penurunan harga barang. Harga runcit diesel diturunkan sebanyak 5 sen lagi kepada RM3.25 berbanding RM3.30 seliter pada minggu lalu. Menurut Kementerian Kewangan, penurunan tersebut berlaku berikutan keadaan semasa harga minyak global baru-baru ini. Kerajaan bersetuju menurunkan harga runcit diesel di semenanjung Malaysia sebanyak 5 sen seliter kepada RM3.25 seliter dari 15 Ogos 2024 hingga 21 Ogos tahun 2024. Bagaimanapun harga RON 97 kekal pada harga RM3.47 seliter, manakala RON 95 pada RM2.05 seliter. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pula kekal RM2.15 seliter bagi tempoh 15 Ogos hingga 21 Ogos. Kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara, kata kementerian itu petang tadi. Saudara-saudara sekalian, dengan pengumuman yang luar biasa ini, kenapa kita sebut luar biasa? Kerana Anwar Ibrahim sangat berani memperjuangkan apa yang betul untuk rakyat Malaysia. Dijangka dengan pengumuman ini, maka tambah meroyanlah walaun yang sudah kehabisan modal, kata netizen. Harga diesel turun lagi 5 sen. Kita jumpa lagi, share video ini. Bye-bye. Salam sejahtera, masih kenal bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan berkait dengan Wan Faisal Wan Ahmad Kamal yang mana baru-baru ini telah pun digantung parlimen, hadir parlimen selama 6 bulan. Selepas beliau digantung parlimen, banyaklah ulasan-ulasan beliau yang mula timbul. Keangkuhan dan kebongkakan kesumbangan beliau mula terselah apabila dengan beraninya beliau kata beliau berani berhadapan 2 lawan 1 menentang debat antara Rafizi Ramli, Fahmi Fazil menentang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Tapi ada netizen yang menasihati jangan, lebih baik Rafizi dan Fahmi Fazil jangan berdebat dengan beliau. Hal ini karena kata mereka taraf antara Wan Faisal dengan mereka berdua yang bertaraf menteri adalah jauh lebih seperti awan dengan bumi, langit dengan bumi. Kalau nak berdebat, kata mereka, pilihlah pendebat yang lebih relevan. Selain daripada itu, penganalisis politik kata, kalau debat itu hanya mencari salah dan tidak ada sumbangsaran untuk pembangunan negara, lebih baik jangan buat debat tersebut. Kerana debat yang sebenarnya adalah boleh membantu dalam dasar kerajaan, membantu membaiki sistem kerajaan, ataupun dapat membantu
kerajaan menangani sesuatu isu. Tapi kalau ianya hanya untuk memalukan satu pihak, lebih baik jangan. Walau bagaimanapun, pendedahan daripada Fahmi Fazil kali ini menyatakan Wan Faisal sebenarnya ketagih perhatian dan rasa tersakiti. Apa pendapat anda tentang pendedahan Fahmi Fazil ini? Benarkah apa yang beliau katakan ini? Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menyifatkan ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebagai ketagih perhatian apabila mencabar beliau dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berdebat mengenai isu penjualan saham Malaysia Airport Holdings Berhad kepada BlackRock Inc. Beliau berkata, Wan Faisal sepatutnya lebih arif mengenai peraturan jika ingin berdebat tentang sesuatu isu. Dia adalah seorang yang ketagih perhatian dan dia kalau nak debat sepatutnya janganlah bawa surat layang ke Parlimen. Dia sepatutnya datang ke Parlimen dan berbahas mengikut peraturan. Tapi saya rasa dan saya nampak dia sekarang tersakiti, katanya. Lagipun saya rasa dia seorang yang ketagih perhatian dan nakkan orang ramai melihat dirinya, kata Fahmi kepada pemberita selepas merasmikan projek jejak panda oleh Food Panda Malaysia di Pantai Dalam di Kuala Lumpur hari ini. Sebelum ini, Wan Ahmad Faisal menyatakan kesediaan untuk berdebat dengan Fahmi dan Rafizi di pentas Natural bagi menjawab persoalan berkaitan isu penggantungan beliau selama 6 bulan daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat pada Julai lepas. Rafizi menerusi hantaran di laman X baru-baru ini telah mengajak Wan Ahmad Faisal berdebat mengenai topik kesan merancangkan ekonomi dengan mencetak wang di platform podcast. Tapi apa yang terjadi? Seakan-akan tidak dapat perhatian daripada Ahmad Faisal kerana kata beliau jangan buat di podcast, buat secara live. Wow, dan kata Wan Faisal, dia nak ajak 2 lawan 1. Apa pendapat kamu semua? Sesungguhnya, siapa yang mungkin akan kalah kalau betul-betul debat itu berlaku 2 lawan 1? Atau adakah lain yang ditanya, lain yang dijawab? Siapa yang berpotensi untuk menjadi lain ditanya, lain dijawab? Kita jumpa lagi, tinggalkan komen anda.